Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan KL City, yang mana keputusan memihak kepada KL City dengan kemenangan 1-0 hasil jaringan daripada Paulo Josu. Sebelum tu saya nak minta maaf sebab saya tak berapa nasihat dan sekarang saya masih lagi demam. Kalau suara serak-serak tu maafkanlah. Dan apa pun doakan saya cepat sembuh dan semoga orang yang tengok video ni diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Ulasan saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah kelemahan pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Kelemahan Terengganu yang pertama adalah gandingan midfield mereka, iaitu gandingan baru Habib Harun, Litak dan juga Makan Konate. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Litak dan juga Habib Harun nampaknya tidak serasi dan tidak mempunyai persefahaman untuk bermain bersama. Bahkan mereka berdua tidak mampu untuk link up antara satu sama lain ketika di bahagian tengah. Bahkan kita boleh lihat mereka berdua banyak melakukan error ataupun mereka buat passing yang tak sampai di bahagian tengah dan berjaya di-intercept oleh pemain-pemain KL City. Boleh saya katakan Habib tak beberapa faham dengan corak permainan Litak dan juga Litak tak beberapa faham dengan corak permainan Habib. Jadi apabila dua orang player di bahagian tengah tak memahami antara satu sama lain dan tak boleh nak link up dengan corak permainan antara satu sama lain, maka Terengganu tidak boleh untuk build up dengan gameplay yang lawa di bahagian tengah. Itu punca yang utamalah kepada kekalahan pasukan Terengganu. Saya tak faham sebab apa Naufuzi Zain masih lagi cuba untuk bereksperimen dengan menurunkan Litak. Padahal dah tahu dah Derci Marcel, Habib Harun dan juga Makan Konate adalah gandingan yang memang proven ataupun terbukti berjaya dalam saingan Liga Super. Kenapa masih lagi ambil risiko untuk turunkan Litak bergandingan dengan Habib Harun buat pertama kali dalam saingan Liga Super, yang mana sekarang ni perebutan tempat kedua tu menjadi satu slot yang sangat penting untuk pasukan Terengganu. Saya tak faham tentang part tu. Sebab apa Litak diberi peluang. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kelemahan pasukan Terengganu adalah mengenai Makan Konate. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat disebabkan Habib Harun dan juga Litak tak boleh nak link up dan tidak boleh bermain bersama, Makan Konate sedikit tercicir. Jadi Makan Konate dia agak sedikit tercicir di bahagian tengah dan kita boleh lihat Makan Konate lebih memfokuskan untuk bermain sebagai wide playmaker, iaitu sebagai seorang yang mencipta gerakan di bahagian sisi kanan. Dia lebih memfokuskan kepada bahagian kanan berbanding bahagian tengah. Jadi di kawasan nombor 10 tu tak ada orang sangat lah. Sebaliknya lebih bertumpukan kepada bahagian sisi Makan Konate. Jadi tiga midfield ni tak menjadi pada perlawanan semalam. Itu adalah kunci kepada kegagalan ataupun kekalahan pasukan Terengganu kepada tangan KL City. Okey, yang ketiga kelemahan pasukan Terengganu adalah mengenai bahagian attacking mereka di bahagian kanan, iaitu Faisal Halim dan juga Azam Azmi yang bermain sebagai fullback ataupun right back pasukan Terengganu. Yang mana semalam Azam Azmi sedikit sebanyak agak kurang memberi support kepada Faisal Halim untuk melakukan larian overlapping. Disebabkan apa? Disebabkan Azam Azmi terpaksa untuk menjaga J. Partibun. Jadi apabila Azam Azmi terpaksa untuk menjaga J. Partibun, beliau tidak boleh terlalu ofensif untuk membantu Faisal Halim bagi melakukan serangan. Jadi mau tak mau Azam Azmi terpaksa deep ataupun duduk kat bawah sikit dan bertahan. Sebab apa? Sebab kalau Partibun boleh counter ataupun lancarkan serangan, benda tu akan menjadi masalah kepada pasukan Terengganu. Dan kita boleh lihat gol KL City adalah berpunca daripada J. Partibun yang diberi ruang oleh Azam Azmi untuk melakukan shooting daripada luar kotak penalti. Jadi itu tiga kelemahan pasukan Terengganu. Yang keempat, pasukan Terengganu punya kelemahan adalah mengenai striker, iaitu David Da Silva. Walaupun pada video-video sebelum ni boleh dikatakan saya selalu cakap bagi masa kepada David Da Silva untuk buktikan kemampuan dia.
Tetapi apa yang perlu kita faham, David da Silva pada perlawanan semalam boleh dikatakan contribution dia kepada bahagian serangan memang tak ada. Yang sebaliknya beliau ada hanyalah buat passing, main fancy. Tetapi daripada segi seorang target man ataupun seorang yang goal scorer untuk pasukan, David da Silva tidak mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik. Daripada segi positioning, daripada segi kedudukan positioning tu kan, memang kita tengok Faisal Halim, Azam Azmi, Faiz Nasir banyak melakukan penetration di bahagian kanan dan kiri di second half terutamanya dan lakukan cutback. Tetapi sayang, David da Silva tak berada dalam kotak penalti dan tidak berada dalam kedudukan yang betul. Jadi memang bila David da Silva tak duduk dalam tempat yang betul untuk menjaringkan gol, macam mana Terengganu nak menjaringkan gol kan? Jadi boleh saya katakan David da Silva ni memang tak memberi contribution ataupun tidak memberi apa-apa manfaat kepada bahagian serangan Terengganu. Boleh dikatakan Terengganu bermain dengan 10 orang lah. Kalau campur David da Silva sebelah lah, tapi kita abaikan David da Silva tu. Tu kelemahan pasukan Terengganu yang keempat. Yang kelima, kelemahan pasukan Terengganu yang kelima adalah bagaimana Faiz Nasir dan juga Faisal Halim apabila mereka gagal untuk penetrate bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan KL City. Sebab apa? Faisal Halim dan juga Faiz Nasir ni susah nak penetrate ataupun susah nak masuk ke bahagian kanan dan juga bahagian kiri KL City. Ini adalah disebabkan defense ataupun fullback KL City bermain dengan deep ke bawah. Apabila KL City dah mula ataupun dah bermain dengan deep ke bawah, Faiz Nasir dan juga Faisal Halim tak boleh untuk menggunakan kelebihan mereka daripada segi speed ataupun dribbling, kelajuan dan juga gelecekan. Disebabkan apa? Disebabkan pemain-pemain fullback KL City dah berada deep ke bawah. Jadi kalau Faisal Halim dan juga Faiz Nasir stay ataupun still nak main, nak menggunakan kelajuan dan juga dribble, nak gelecek pemain pertahanan kanan ataupun kiri KL City, Daniel Ting dan juga Kamal Azizi, memang takkan berjaya. Sama ada mereka akan tolak bola keluar ataupun mereka akan tolak bola ke depan dan memberi peluang kepada Daniel Ting ataupun Kamal Azizi untuk pressure ataupun untuk body, dan akhir sekali bola tu akan keluar dan memberikan goal kick kepada KL City. Jadi itu adalah satu tindakan yang bijak lah oleh pertahanan KL City, yang mana mereka stay deep untuk bermain dengan player yang kita tahu ada kelajuan, pandai gelecek dan sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang bijak daripada pertahanan KL City. Itu kelemahan Terengganu yang kelima. Dan yang terakhir boleh saya katakan kelemahan Terengganu adalah mengenai finishing lah. Macam saya cakap tadi, David da Silva tak function dan ada beberapa percubaan yang lain, tetapi kebanyakannya percubaan daripada pemain-pemain Terengganu masih lagi kurang klinikal. Finishing mereka masih lagi tak boleh untuk menjaringkan gol. Mereka perlu perbaiki daripada segi decision making, daripada segi ketenangan dan daripada segi accuracy. Kalau mereka perbaiki semua ni, saya rasa boleh jaringkan banyak gol lah pada perlawanan semalam. Tetapi kelemahan paling ketara memang finishing. Bukan hanya kepada David da Silva, tetapi kepada Faisal Halim, Makan Konate, Faiz Nasir dan sebagainya, memang tak ada finishing yang bagus. Itu kelemahan pasukan Terengganu. Okey, apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Apa yang saya suka adalah mengenai percaturan yang diatur oleh Nafuzizin di second half. Yang mana pada first half Nafuzizin nampak yang Faisal Halim dan juga Faiz Nasir bersusah payah, memang susah nak penetrate bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Jadi di second half Faiz Nasir dan juga Faisal Halim bertukar tempat, iaitu Faisal main di kiri, Faiz main di kanan. Jadi perkara tersebut memberi sedikit impak yang positif lah kepada gerakan serangan pasukan Terengganu. Tetapi apapun gerakan-gerakan daripada Faisal Halim dan juga Faiz Nasir ni masih lagi mudah dibaca oleh back four pasukan KL City, yang mana mereka boleh patahkan dengan mudah sahaja. Dan percaturan yang bijak juga oleh Nafuzizin apabila beliau meletakkan Faisal Halim sebagai pemain nombor 10, iaitu attacking midfielder pada perlawanan semalam untuk melakukan gerakan serangan di bahagian tengah. Tetapi sayang, Faisal Halim ni dia tak cukup kreativiti dan mungkin exposure, pengalaman beliau sebagai attacking midfielder ni kurang, jadi dia tak mampu. Akan tetapi Faisal Halim dia gagal untuk buat something ketika bermain sebagai attacking midfielder
lalu ditukarkan dengan Ni Akif Syahiran. Yang kedua yang saya suka tentang Terengganu adalah mengenai pertukaran membawa masuk Hakimi Abdullah menggantikan Hairi, yang mana kemasukan Hakimi sedikit sebanyak memberi impak yang positif di bahagian kiri, yang mana Hakimi pun ada 2 percubaan, tetapi sayang, macam saya cakap tadi, finishing Terengganu masih lagi kurang. Dan yang ketiga yang saya suka tentang Terengganu adalah mengenai Hairi Hakim dan juga Faiz Nasir, yang mana mereka berdua ni bermain dengan sangat baik di bahagian kiri. Pada perlawanan semalam, mereka beraksi dengan sangat cemerlang, berjaya penetrate bahagian kiri bahagian kanan KL City banyak kali, tetapi cutback yang dilakukan untuk mencari David Da Silva tak dijumpai. Sayanglah. Okey, kita masuk kepada pasukan KL City. Apa yang saya suka tentang KL City? Yang pertama, saya suka apa yang dilakukan oleh back 4 pasukan KL City, yang mana mereka stay deep ke bawah apabila bertemu dengan pasukan yang bermain dengan tactical short passing, yang mana short pass dan akan melakukan cutback menggunakan winger. Dan mereka tahu apabila mereka stay deep di bahagian pertahanan, maka winger-winger ni tak boleh nak create game. Jadi apabila winger-winger seperti Faisal Halim dan juga Faiz Nasir tak boleh nak create game, maka apabila winger mereka tak boleh nak masuk, winger Terengganu tak boleh nak masuk dan penetrate bahagian pertahanan KL City, maka mereka tak boleh memberi ancaman lah kepada pasukan-pasukan KL City. Okey, yang kedua apa yang saya suka tentang KL City adalah tentang goalkeeper mereka, Kevin Ray Mendoza, beraksi dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang KL City, mereka mempunyai kualiti permain yang sangat-sangat bagus, iaitu pemain-pemain di bahagian midfield. Antaranya Akram Mahinan yang bermain sebagai lone pivot ataupun sebagai seorang defensive midfielder. Beliau berjaya mengawal bahagian tengah KL City dengan sangat baik. Di samping mereka ada Romain Morales dan juga Paulo Josu yang bermain di bahagian serangan dan mampu membuat gerakan-gerakan yang menarik di bahagian tengah. Bahkan di bahagian kiri mereka ada J. Partiban dan juga di bahagian kanan mereka ada Zafri Yahya. Memang sangat-sangat hebat lah. Partiban pada perlawanan semalam memang dijaga rapat, tetapi mampu lagi untuk buat something kepada pasukan KL City. Okey, itu yang saya suka tentang KL City. Kelemahan KL City pada perlawanan semalam di second half lah. Mereka seakan-akan mula untuk bertahan dan tidak, mereka cuba untuk memperlahankan tempo dan bermain dengan counter attack sahaja. Sebab apa? Sebab mereka tahu yang di second half Terengganu cuba tingkatkan urgency, tetapi daripada segi short passing, build up yang dilakukan oleh Terengganu masih lagi slow, walaupun mereka cuba tingkatkan urgency, tetapi defend dan juga bahagian tengah KL City ni pandai. Mereka tahu yang mereka tak boleh nak terburu-buru, mereka hanya play, stay tenang, chill dan sebagainya, lalu mereka patahkan sahaja build up yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Jadi secara keseluruhannya ini membuktikan yang KL City mempunyai rekod yang sangat baik di home, kan. Memang home punya match untuk KL City memang sangat-sangat cemerlang. Jadi mereka masih lagi mengekalkan rekod tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.